Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP antara SYMA campur BDR sama dengan ... Saudara sekalian, hanya 10 huruf itu sahaja. PKP, SYMA, BDR, namun ianya sangat bermakna pada waktu ini. Apa cerita agaknya tu? Mungkin kerana banyaknya kluster Magaboots, makan gaji buta. InsyaAllah bersama dengan saya, Badli Shah bin Alauddin, secara langsung di Facebook Kemas Negeri Pahang, anjuran akrab Kemas Negeri Pahang, jam 10 pagi, 29 Julai 2021 hari Khamis. Jangan lupa masukkan dalam ingatan anda. Temu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Yasir bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas Malaysia. Yang hormat Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah 1. Yang berbahagia Tuan Abdul Kahar bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Kemas Malaysia. Yang berusaha Encik Zamri bin Muhammad, Pengarah Jabatan Kemas Negeri Pahang. Yang berusaha Encik Ahmad Johari bin Muhammad, Pengarah Bahagian Sumber Manusia Kemas Ibu Pejabat, Pengarah-pengarah Bahagian Ibu Pejabat dan Kemas Negeri, Penolong-penolong Pengarah Jabatan Kemas Negeri Pahang, seluruh warga akrab Kemas dan seluruh warga Kemas Malaysia yang mengikuti program ini. Warga penjawat awam seluruh Malaysia yang mengikuti, barisan urus setia dan pihak media, dan semua penonton yang saya hormati sekalian. Menangkap ikan di Pahang Tua, ikan berenang di dalam kolam. Salam dihulur untuk semua, ucapan pembuka pemanis kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam luar bandar sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam program cabaran di musim COVID-19 anjuran akrab Kemas Pahang tahun 2021. Baik, bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, dijemput Encik Muhammad Hamizah bin Sin, Pegawai Kemas Daerah Maran untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ المجلس بقراءة الأم الفرقان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Bicara Psikologi, cabaran di musim COVID-19, anjuran akrab Kemas Pahang. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, Ya Allah, bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing,
dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada Encik Muhammad Hamizah di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Tetamu kehormat dan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Yasir bin Bidin, Ketua Pengarah Kemas Malaysia untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Yang berusaha Encik Abdul Kahar bin Abdullah Timbalan, Ketua Pengarah Pengurusan Kemas Malaysia. Yang berusaha Encik Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi Timbalan, Ketua Pengarah Operasi Kemas Malaysia. Yang berusaha Encik Ahmad Johari bin Muhammad, Pengarah Bahagian Sumber Manusia Kemas Ibu Pejabat Malaysia, selaku penyelaras akrab Kemas. Yang berusaha Encik Zamri bin Muhammad, Pengarah Kemas Negeri Pahang. Seterusnya Barisan Esko Akrab Kebangsaan serta seluruh warga akrab Kemas, warga kerja Kemas, tuan-tuan dan puan-puan, pada hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah perkenan dan izinnya kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berjumpa secara maya pada hari ini sempena Majlis Bicara Psikologi Anjuran Akrab Kemas Negeri Pahang. Di kesempatan ini saya mengalu-alukan kesudian yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Badli Shah bin Haji Alauddin sebagai penceramah kita pada hari ini. Saya amat berbesar hati kerana diundang untuk merasmikan majlis pada hari ini dan saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Pengarah Kemas Negeri Pahang serta barisan urus dia yang bertungkus lumus di atas penganjuran majlis ini. Majlis ilmu seumpama ini amat bermakna dan tinggi nilainya. Dalam keadaan kita berada di rumah kebanyakannya pada hari ini, kita berjaya juga mengajukan program yang sebegini, di mana ini adalah merupakan aktiviti yang seharusnya kita sentiasa jalankan untuk kebaikan kita bersama. Tuan-tuan dan perempuan yang terlibat menyaksikan bicara dalam talian ini amat beruntung kerana dapat mendengar ilmu pengetahuan yang bakal dikongsikan secara eksekutif, eksklusif oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz sendiri untuk kita hayati dan praktikan sehari-hari sebagai pejabat awam. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, rakan pembimbing perkhidmatan awam ataupun akrab merupakan pegawai yang dilantik bagi menjalankan peranan yang digariskan dalam program pengupayaan Kediri Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005, iaitu aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia di bawah program pembimbing rakan sekerja. Kemas memiliki seramai 31 orang pegawai yang terlibat sebagai warga akrab dan 2 daripadanya adalah dari Negeri Pahang. Jadi tahniah Negeri Pahang. Program bicara psikologi anjuran akrab dan Kemas Negeri Pahang pada hari ini yang bertajuk PKP antara saya yang memegang amanah bekerja dari rumah dan ... menampilkan penceramah yang merupakan tokoh agamawan yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah di Malaysia ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memberikan sepenuh perhatian dan menghayati kupasan daripada Yang Berbahagia Datuk Ustaz sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam majlis yang penuh bermakna ini saya ingin berkongsi
Pentingnya pematuhan kita kepada kehendak dalam organisasi dan segala peraturan sama ada arahan pihak yang berkuasa seperti Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta arah-arahan semasa oleh jabatan dalam melaksanakan perkhidmatan awam khususnya dikemas sepanjang tempoh PKP ini. Sesungguhnya banyak perkara yang perlu dipatuhi oleh warga kerja secara keseluruhannya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, negara kita masih lagi berada di dalam gelombang COVID-19 dan penularan wabak ini melintasi agama, bangsa dan sepadan negara. Dalam konteks negara kita di Malaysia, penularan wabak ini kelihatan semakin meruncing dan membimbangkan. Pematuhan kepada SOP perlu diamalkan sentiasa di samping mendidik diri dan keluarga untuk mempraktikkan kawalan kendiri di rumah agar penularan wabak ini dapat disekat. Walaupun kita duduk di rumah kelihatan mudah namun sangat memberi impak kepada budaya kehidupan normal seharian kita. Terdapat sebahagian kawasan dan tempat kediaman yang masih menjalani tempoh PKPD di mana mereka tidak dapat keluar rumah selama hampir 2 minggu, apatah lagi untuk pejabat bagi mereka yang bekerja. Dan ini sudah tentulah menimbulkan kesan yang mendalam terhadap psikologi kehidupan diri sendiri ataupun kehidupan ahli-ahli keluarga masing-masing. Mungkinlah terdapat hikmat di sebalik apa yang berlaku untuk kita kekal muhasabah diri bersama-sama bagi membentuk norma yang paling ideal dalam menjalani kehidupan yang baru ini. Terutamanya sewaktu melaksanakan tugas agar kita tidak cuai semasa bekerja dalam tempoh BDR ini. Jadi dalam tempoh waktu lapang yang ada ketika berada di rumah, eloklah kita penuhkan masa kita tersebut dengan amalan-amalan keagamaan lah. Misalnya dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, sepanjang tempoh PKP ni saya ada jugalah mencuba-cuba untuk membaca Al-Quran dan Alhamdulillah dah sejak PKP ni dapatlah khatam 2 kali. Jadi kalau dulu tu nak khatam tu bertahun-tahun nak khatam dengan Quran, tapi bila ada PKP ni insya-Allah kita ada banyak masa lapang dan bolehlah cuba-cubalah bagi tuan-tuan yang perempuan yang masih lagi belum mencuba tu, bolehlah cuba baca Quran sikit-sikit perlahan. Mula-mula tu agak slow lah, merangkak juga kan, tapi lama-lama tu kita akan mahir dan kita boleh membaca dengan lancar. Jadi ambillah peluang yang ada ni sementara ada lagi work from home ni, banyak masa lapang, daripada kita main WhatsApp, main game, eloklah kita baca ajalah ayat Al-Quran tu, mudah-mudahan akan dapat meningkatkan kita punya ilmu. Jadi semoga dengan kesudian yang berbahagia Datuk Ustaz Haji Badli Shah selaku penceramah kita pada hari ini dapat membantu merungkai polemik dan permasalahan penggunaan waktu bekerja yang betul agar sesuai norma baru dalam tempoh PKP ini, seterusnya mengikut perspektif Islam secara syumul. Marilah bersama-sama kita berdoa agar terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 ini dan terus istiqamah berusaha dan berdoa agar COVID-19 ini dapat lenyap dari muka bumi ini. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Akrab dan Kemas Negeri Pahang serta semua yang terlibat menjayakan program yang sangat bermanfaat ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Ustaz Haji Badli Shah di atas kesudian meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan hikmat kepada kita semua di pagi yang mulia ini. Saya biasa melihat Ustaz ni dalam TV je lah. Jadi insya-Allah lah kejap lagi dapat tengok dan dapat berdepan lah bersumuka bersama-sama, walaupun nampaknya macam dalam TV jugalah kot, tak dapat pasal COVID ni. Kalau tak ada COVID ni mungkinlah dapat bersua secara fizikal. Tapi Alhamdulillah saya rasa amat gembira dan bangga kerana insya-Allah hari ini Ustaz sudi bersama-sama dengan kita di dalam program yang dianjurkan oleh Kemas Negeri Pahang. Jadi saya tak nak berlengah lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan program Bicara Psikologi Cabaran di Musim COVID-19. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perhatian sebentar itu tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, masa yang kita nanti-nantikan bersama dengan tetamu istimewa kita. Sebelum itu saya serahkan kepada Tuan Moderator kita, Encik Ahmad bin Ismail selaku Tuan Moderator kita pada hari ini. Jadi dipersilakan Encik Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP PKP antara SYMA campur BDR sama dengan
... Saudara sekalian, hanya 10 huruf itu sahaja. PKP, SYMA, BDR, namun ianya sangat bermakna pada waktu ini. Apa cerita agaknya tu? Mungkin kerana banyaknya kluster Maga Boots, makan gaji buta? InsyaAllah bersama dengan saya, Badlisyah bin Alauddin, secara langsung di Facebook Kemas Negeri Pahang, Anjuran Akrab Kemas Negeri Pahang, jam 10 pagi, 29 Julai 2021 hari Khamis. Jangan lupa masukkan dalam ingatan anda. Temu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nur Umirah Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah jadi macam forum perdana pula kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada penonton yang sedang mengikuti rancangan siaran secara langsung ini untuk bicara psikologi cabaran di musim COVID-19 ini. Alhamdulillah, seperti yang telah dimaklumkan oleh pengacara tadi, kita bersama dengan orang yang hebat, orang yang ternama, Yang Hormat Datuk Haji Badlisyah Haji Alauddin. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah, Datuk sekarang ni rasanya berada di rumah lah Datuk ya? Ya, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sedang mengikuti siaran secara langsung ini, seperti biasalah, seperti kebiasaannya, kalau kita nak menjemput seseorang untuk menyampaikan ceramah ataupun berforum seperti ini, dah menjadi kebiasaan sangat untuk kita berikan salam pengenalan, dan di samping itu kita nak perkenalkan Ustaz ni. Walaupun dah ramai orang kenal, memang seluruh dunia lah orang kenal, sebab sekarang ni Yang Hormat Datuk ni dia dah macam seorang YouTuber dah. Sebabnya di channel Badlisyah Alauddin Official tu, setiap hari akan ada dipostkan macam-macam sedutan ceramah ataupun forum-forum perdana. Baik, saya nak perkenalkan sedikit Yang Hormat Datuk Badlisyah ini. Datuk Badlisyah ni memang seorang yang sangat hebat. Sama dengan saya juga, lahir pada bulan Januari. Sebab rasanya orang yang lahir pada bulan Januari ni antara orang-orang yang hebat. Tetapi Datuk ni dia lebih sikit. Saya 5 Januari, dapat sikit lah hebat tu. Tapi Datuk ni dia hujung Januari, 31 Januari. Maksudnya hebat dia tu lagi banyak daripada saya. Maksud saya tinggal sikit je, saya 5 je. Datuk ni 31 hebat dia. Dan juga Alhamdulillah, semoga program kita ini mendapat keberkatan, mendapat hidayah daripada Yang Maha Esa, dan numpang tui juga tu Datuk. Sebab Datuk ni, saya sebut tadi berkat, Datuk ni dilahirkan di Kampung Berkat, Maran. Jadi sambil-sambil itu kita menumpang lah tui daripada Datuk tu, supaya kita mendapat keberkatan daripada Yang Maha Esa. Baik, sedikit lagi berkaitan dengan Yang Hormat Datuk ni. Datuk ni pernah bertugas di Jabatan Agama Islam Pahang. Sekarang ni Imam Besar di Masjid Sultan Ahmad Shah 1 Kuantan. Semasa saya di RTM dulu Datuk, saya ni sentiasa menyebut nama Datuk. Ceramah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Badlisyah Alauddin, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam, yang diterbitkan oleh rakan setugas Hazidi Alang Ahmad. Itu ayat tu memang sampai sekarang, walaupun dah berbelas-belas tahun, saya masih ingat lagi ceramah pilihan oleh Yang Hormat Datuk. Baik, rasanya kalau kita tengok di Facebook live kita ni, memang dah ramai, dah cecah berapa rasanya? Dah cecah 400 orang. InsyaAllah dari semasa ke semasa akan meningkat lagi. Maklumlah bila kita dapat seseorang yang begitu hebat, begitu dikenali untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Kalau kita nak cerita bab kehebatan Datuk ni panjang sangat. Jadi kita ringkas-ringkaskan sebab eloknya kita beri peluang kepada Yang Hormat Datuk untuk menyampaikan ceramahnya. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita tak nak banyak soalan. Kita nak gunakan 10 huruf saja. Seperti dalam promo Yang Hormat Datuk, 10 huruf je. Tapi cerita tu nanti masing-masing tahulah, penonton semua fahamlah. Kalau kita bagi walaupun satu perkataan je, Yang Hormat Datuk ni boleh mengupas perkataan tersebut amat-amat panjang. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Huruf yang pertama, 3 huruf yang pertama, iaitu PKP.
Baik, saya nak ajukan kepada Yang Hormat Datuk, apakah itu PKP di waktu kita ini dan juga sejauh mana keperluan kepatuhan kita terhadap PKP yang sedang dilaksanakan sekarang. Kita ni dah lebih setahun dalam PKP ni. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmat. Terima kasih yang berusaha Saudara Ahmad bin Ismail selaku rakan bicara wara pada pagi ini. Yang bahagia Datuk Muhammad Yasir bin Bidin, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Malaysia. Yang saya hormati juga Tuan Abdul Qahar bin Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan. Yang diraihkan juga Tuan Ahmad Kamal Idris bin Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Tidak lupakan Tuan Ahmad Johari bin Muhammad, Pengarah Bahagian Sumber Manusia dan Pentadbiran. Khususnya yang diraihkan juga Tuan Zamri bin Muhammad, Pengarah Kemas Negeri Pahang. Seluruh barisan ex-officios, rakan pembimbing perkhidmatan awam ataupun akrab kebangsaan. Seterusnya rakan-rakan akrab Kemas Negeri Pahang. Seluruh warga Kemas di mana juga berada yang menonton siaran kita pada pagi ini, para pelayar kita yang dari utara kita doakan sejahtera, yang dari timur kita doakan terus makmur, yang menonton dari barat didoakan moga dapat berkat, yang menonton dari selatan kita doakan mudah-mudahan dapat keampunan. Saudara-saudari sekalian, membicarakan tentang PKP. Ya, kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Dan tanpa kita sedar, hari ini mengambil kira tarikh 18 Mac tahun 2020, genaplah 498 hari atau bersamaan setahun 4 bulan 11 hari kita berada dalam tempoh yang digelarkan kordon saniter, iaitu proses pembersihan besar-besaran. Sama ada ianya diberi jenama physical distancing, diberi panggilan quarantine, circuit breaker, self-isolation, pembatasan aktivitas sosial, lockdown total, ataupun perintah kawalan pergerakan PKP dan pelbagai PB di belakangnya. Tidak boleh tidak, PKP yang sedang dilaksanakan ini telah memberi kesan kepada 33.8 juta penduduk di Malaysia, terdiri daripada 76.6% yang tinggal di bandar dan 23.4% yang tinggal di luar bandar. Alhamdulillah, melihat kepada PKP ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi. PKP fasa pertama telah pun menunjukkan tiada peningkatan yang mendadak bagi kes positif dalam tempoh 14 hari pelaksanaannya, iaitu bilangan pesakit sembuh menunjukkan peningkatan selama 4 hari berturut-turut bermula daripada 27 sampai 30 Mac tahun 2020. Begitu juga bilangan kes positif semasa PKP fasa 2 juga dilihat tidak ada peningkatan yang mendadak, malahan dia menunjukkan tren menurun walaupun bukanlah secara berturut-turut. Selain itu, terdapat bilangan pesakit sembuh telah melebihi bilangan kes positif, iaitu pada tarikh 6, 8 dan 9 hari bulan April tahun 2020. Cuma untuk PKP yang ketiga ini kita tak boleh nak komen lebih-lebih kerana jumlahnya sekarang sudah pun mencapai berbelah-belah ribu. Di mana silapnya ini bukan forum untuk kita membincangkan tentang persoalan itu.
Cuma moderator bertanya bagaimanakah tahap kepatuhan di kalangan masyarakat. Kita boleh katakan memuaskan. Ini berdasarkan kajian yang dibuat oleh beberapa pasukan penyelidik. Dia ada banyak pasukan penyelidik yang buat kajian. Yang mana kajian ini bukan kajian tepi jalan. Ini kajian di pihak universiti yang mana kajian ini tersenarai dalam artikel berimpak tinggi, Q2. Memang tinggi betul. Dan kajian tentang COVID-19 secara umum seperti yang diisytiharkan dalam Parlimen semalam masuk dalam Hansard, ada 65,000 COVID-related publications. Di Malaysia saja ada 750 kertas kajian dan penulisan tentang COVID, dan hasil daripada tulisan ini kita bincangkan pada pagi ini. Pertama sekali daripada 750 kertas kajian di peringkat negara dan 65,000 kajian COVID publication peringkat internasional, pertama sekali dapatannya adalah tidak ada satu pun di kalangan kajian itu mengatakan darurat adalah penyelesaian kepada masalah ini. Dan ini adalah kajian di peringkat universiti. Darurat bukan penyelesaian. Yang kedua, kajian juga menunjukkan bahawa 80.5% daripada rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai isu COVID-19. Di Malaysia, 96.7% daripada rakyat Malaysia didapati memakai pelitup muka. 90% tahu menjaga penjarakan fizikal dan 88.7% didapati kerap mencuci tangan menggunakan alat pembasmi kuman, sanitizer. Jangan tertukar Pfizer dengan sanitizer, nak eja sangat Pfizer jadi sanitizer lantak. 89.2% di kalangan masyarakat awam pula didapati mempunyai kesedaran yang begitu tinggi terhadap kempen pembudayaan norma baru. Sebab itu macam contoh, sebab kita kalau ambil contoh di Pahang lah. Alhamdulillah di Pahang kajian menunjukkan bahawa sikap positif penduduk negeri Pahang terhadap wabak COVID-19 mencapai 96%. Dan 95.4% daripada penduduk di negeri Pahang sangat mematuhi arahan PKP yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Sebab itu sekali lagi Tuan Moderator, sebab itu PKP 3 ini bila peningkatan jumlahnya sangat ketara tinggi, wallahualam, kita tak pasti daripada mana datangnya ketinggian angka itu. Wallahualam. Itulah. Tapi tahap pematuhan PKP ini sememangnya sangat-sangat dituntut, ya Datuk ya. Sangat baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau boleh online ni pun nak pakai topeng kalau ikut geng-geng. Tapi sebab dah bolistik belaka dah, pak buka je lah. Yalah, padahal sebelah saya ni pun memang tak ada orang pun. Walaupun saya berdepan dengan Datuk, kita berdepan dalam skrin saja. Baik. Ini memang bagus, semangat. Baik, kita beralih kepada yang kedua. Tadi PKP, 3 huruf yang pertama. Sekarang huruf yang kedua pula, SYMA. Baik. SYMA itu kalau ringkas je jadi salah sebut jadi macam Shima pula, tapi Shima tu penyanyi ya Datuk ya. Saya yang menjalankan amanah SYMA. Ini kita baru setahun dua ni lah kita terpaksa letakkan ataupun kita digalakkan untuk letak dalam kita punya surat-surat rasmi itu, saya yang menjalankan amanah. Pada pandangan Datuk lah, bolehkah kita ni melabelkan diri kita sendiri ni seorang yang amanah, seorang yang jujur ataupun seorang yang ikhlas? Contohnya kataan, saya ikhlas nak tolong awak ni. Saya ikhlas sangat-sangat nak tolong ni. Bukan ke perkataan ikhlas tersebut orang lain yang menilai kita ataupun orang lain yang menentukan kita ni ikhlas ke tidak. Sebabnya kalau kita yang bercakap macam tu sama dengan perkataan amanah tu lah. Saya ni seorang yang amanah. Saya ni amanah sangat menjalankan tugas. Bolehkah kita sendiri yang ibarat kata masuk bakul angkat sendiri? Pandangan Datuk. Terima kasih. Ada perbezaan antara kita mewar-warkan ataupun kita highlightkan, melabelkanlah diri kita ikhlas dengan amanah. Ini dua perbandingan yang tidak adil. Umpama membandingkan musangking dengan durian berserah, itu memang tak adil perbandingan itu. Durian berserah jauh lebih sedap daripada musangking. Dalam soal ikhlas, itu satu benda yang lain. Ikhlas memang tidak boleh nak dilabelkan. Kata Imam As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ni dia boleh hilang
bila kita memandang bahawa diri kita sudah ikhlas. Fa inna man syahada fil ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Siapa-siapa yang sudah merasakan bahawa dia ikhlas, maka ketika itu ikhlasnya sudah tidak ikhlas lagi. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Maknanya kalau kita beri sedekah, macam sekarang ni banyak kita membantu usaha untuk mengedarkan bakul rezeki, bakul makanan pada rakyat, pada orang susah. Ketika kita menghantar makanan itu tanpa ada sebarang recording, tak ada masuk media sosial, tidak ada nak menangis, suruh bagi atas beras, tak ada. Tak ada gambar langsung. Dan ketika itu kita merasakan kita ikhlas, itu pun belum ikhlas. Itu susah. Sebab itu ikhlas payah. Sebab itu ulama' nak kata mudah begini. Ikhlas ni, minta maaf kepada orang yang tak selesa dengan contoh ini. Ikhlas ni kata ulama' macam orang buang air. Masuk ke tandas buang air. Tak kira apa, besar, kecil, sederhana ke. Orang yang buang air, itulah orang paling ikhlas sekali. Apa sebab? Dia tidak ada apa-apa perasaan ketika melepaskan hajatnya itu. Tak adalah rasa ikhlas betul aku buang hajat. Ataupun dia merasa terkenang-kenang benda yang telah diberikan. Ataupun dia ngungkit-ngungkit, tu jauh sekali dah ngungkit. Bercerita apatah lagi. Itulah orang paling ikhlas sekali. Dan dia tidak peduli pun ke mana yang dia buang tadi mahala. Nak ke Pak Mahat ke, nak ke Berserah, lantuk awak, bukan bidang aku untuk berfikir. Itu ikhlas yang paling sempurna. Contoh paling mudah lagi, dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Semua orang hafal surah ini. Tapi tak semua orang perasan pun tajuk ataupun nama surah ini. Apakah surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Tetapi kalau kita rujuk dalam surah Al-Ikhlas, bolehkah kita bertemu dengan perkataan Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Yilek. Dalam surah Al-Ikhlas tidak ada satu pun perkataan ikhlas. Walhal sifat Quran, nama surah dengan konten mesti ngam. Kalau nama surahnya surah At-Tin, dalam ayat mesti ada perkataan tin. Wat-tini waz-zaitun mesti ada. Tetapi surah Al-Ikhlas, satu perkataan ikhlas pun tidak wujud. Itu saja sudah menunjukkan bahawa keikhlasan ni tidak boleh nak dilabelkan. Lepas tu yang orang buat envelope kecil, sumbangan ikhlas. Itu untuk nak promosi okeylah. Tetapi nak sampai makam ikhlas memang susah. Justru Tuan Moderator tak boleh kita samakan melabelkan amanah dengan melabelkan ikhlas. Kerana melabelkan amanah itu bukan labeling, tapi rebranding dan juga reminding. Sebab kita mesti sentiasa diingatkan bahawa kita ada tanggungjawab untuk nak disampaikan kepada rakyat. Saudara-saudari dikemas misalnya, ada tanggungjawab, ada amanah nak memperkukuhkan program-program kemahiran, pendidikan kemahiran jahitan, kemahiran masakan, kraft tangan, dandanan diri, pendidikan literasi komputer. Adakah semua amanah ini tak dapat kita jalankan hanya kerana COVID, hanya kerana BDR, sedangkan ini adalah tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Siapa tidak amanah akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidup takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup mati takkan barakah. Siapa menolak amanah, bala menimpa hidupnya punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup sama macam bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah diingkari, di situlah tempat orang akan mengeji. Sebab itu, kita mewawarkan, melabelkan saya yang menjalankan amanah. Sebab kita nak mengatakan inilah ikrar saya. Bukankah kita dulu musim-musim boleh beratur hari Senin, bukan main menjerit-jerit lagi menyanyi, buat tekok besar-besar lengan. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar. Mana amanah itu? Maka kita taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan juga negara. Kan panjang pula kita nak nguraikan lagu ini. Maka amanah tiada masalah untuk dilabelkan sebagai reminder kepada kita. Sebab dalam dunia ini, saudara-saudari sekalian, ramai orang makan gaji buta.
Sebab tak semua orang boleh menjalankan amanah dan tidak semua orang boleh kita berikan kepercayaan. Manusia ni dia ada perangai yang memang dia tak reti pegang amanah. Sebab itu kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badar, dasar utama untuk memilih seorang manusia, sama ada dia nak jadi pegawai atau jadi staf pekerja kita, dia mestilah orang yang kuat dan juga amanah. Kalau tak ada dua ni, jahanam. Allah Ta'ala sendiri dalam Quran menyebutkan, ketika Allah mengkhabarkan tentang kisah Nabi Musa AS, dia menolong dua orang budak perempuan, penduduk Madian. Dia tolong ambil air minuman untuk haiwan ternak kepada budak perempuan dua orang ini adik-beradik. Ketika dia menolong sampai ke rumah, apakah budak perempuan recommend kepada ayahnya untuk ambil Nabi Musa bekerja dengan mereka? Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ambillah Nabi Musa ini. Maksud dia tak kenal ni Nabi Musa. Ambillah dia bekerja dengan kita sebab kami dapati dia adalah orang yang kuat, al-qawiyu al-aminu, dan amanah. Surah Al-Qasas ayat 26. Sebab itu kita nak ambil warga Kemah, warga penjawat awam, nombor satu cari orang sihat kuat. Maka semua mesti pergi cocok vaksin belaka, cocok bagi kuat sihat. Nanti kan nyusuh korang sakit apa nak memikul hadiah, mangku kerja dia gaji jalan, kita nak mangku hadiah pula. Mana rasa tak sihat, pergi cocok. Pergi cocok. Makanlah benda-benda patut. Mesti qawi. Yang kedua mesti al-amin. Mesti amanah. Sama juga dalam surah An-Naml ayat 39. Allah mencatatkan ketika jin Ifrit yang nak diperintahkan oleh Nabi Sulaiman memikul istana Balqis, apakah indikator kriteria yang ada pada jin itu? Kata jin ini, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ampun tuanku, Patik berjanji akan membawa ke hadapan tuanku singgah sana Ratu Balqis. Belum sempat tuanku bangun dari singgah sana, Patik boleh bawa depan tuanku. On the spot, sekelip mata. Apa sebab? Laqawiyyun amin. Patik seorang yang gagah dan amanah. Surah An-Naml ayat 39. Ini pikul istana Balqis. Istana Balqis, Nabi Sulaiman duduk di Jerusalem, duduk di Israel sekarang ini. Ratu Balqis dia punya istana itu ada khilaf di kalangan pengkaji sejarah. Ada yang kata ya Yaman, ada yang kata terletak di kawasan Keraton Ratu Boko di Kabupaten Sleman di Jakarta. Bayangkanlah, yang penting istana Balqis bukan jarak Kuantan Pekan, beribu kilometer, berbelas ribu kilometer, tapi boleh dibawa kerana qawiyun amin. Dan ada satu lagi indikator para ulama mengatakan, nak ambil orang bekerja dengan kita ini, mesti selain daripada amanah, gagah, mestilah amanah, cerdik. Mana dia ada amanah, gagah, amanah, cerdik. Buktinya dalam surah Yusuf ayat 55. Allah mengkhabarkan tentang Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf, dia telah menghantar resume kepada Raja Mesir untuk lantik dia jadi pemimpin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ampun tuanku, jadikanlah Patik bendahara atau bendahari negara Mesir, menteri kewangan negara Mesir. Dia sendiri bawa resume dia, dia sendiri recommend diri dia. Tapi apa kriteria yang ada pada Yusuf? Inni hafizun alim. Pertama, saya ini hafiz, orang yang pandai jaga, maknanya amanah. Dan yang kedua, alim, saya ada knowledge. Sebab itu saudara-saudari sekalian, sebagai penjawat awam, kita mesti ada amanah ini. Tapi yang kita khawatir dan bimbangkan sekarang ini adalah, kerana polisi kita BDR atau work from home, dengan menggunakan alasan COVID, semua pelanggan nak datang mestilah buat appointment, dan bagai-bagai alasan yang kita ciptakan atas sebab penyakit-penyakit ini. Kita khawatir amanah kita kepada rakyat tak dapat ditunaikan, dan ini yang membimbangkan kita. Jadi kalau orang tanya boleh tak kita melabelkan saya menjalankan amanah,
Ya, biarlah kita ulang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi, supaya kita selamat daripada jadi kluster makan gaji buta. Wallahualam. Baik, terima kasih Datuk. Itu soalan yang kedua. Itu fasa yang kedua. Kita dah pergi kepada soalan yang pertama tadi, PKP. 3 huruf yang pertama, PKP. Kemudian 3 huruf yang kedua, 4 huruf yang kedua, SYMA. Dan seterusnya ini fasa yang terakhir, BDR. Kalau saya ni Datuk, saya suka tambah S di belakang tu Datuk. BDR. BDRS maksudnya bekerja dari rumah sendiri. Bukan bekerja dari rumah tapi tak duduk di rumah. Duduk merayak merata. Bila sebut perkataan tu, saya teringat satu posting di YouTube Badli Shah Official ni. Membuatkan saya tersentak sikit Datuk. Sebab Datuk ada menyebut stesen kerjanya di Kuantan. Macam saya lah. Stesen kerja ni di Kuantan. Tapi scan My Sejahteranya di Temerloh. Macam kena je dia tu Datuk. Sebab lepas tu 3 minggu saya tak balik ke Temerloh. Sebabnya bila saya terdengar di YouTube tersebut Datuk menyebut tu, 3 minggu saya tak balik Temerloh Datuk. Saya duduk di Kuantan, senyap-senyap. Dan selepas itu dah rasa sejuk sikit, baru saya balik semula ke Temerloh. Jadi apa pandangan Datuk lah, kalau lah bekerja dari rumah ni ada gangguan. Contohnya kalau pekerja wanita, anak nak makan nasi, anak nak tidur, yang lelakinya anak nak tidur, cakap dekat abah, abah pun tepuk-tepuk anak dengan abah-abah sekali jalan tidur. Itu melibatkan yang Datuk sebut tadi lah, kluster magabut tersebut. Boleh Datuk huraikan sikit? Terima kasih. Sebagai penjawat awam, kita berpegang kepada prinsip dululah sebelum ditukar oleh kerajaan yang lepas, SYMP. Saya yang menurut perintah. Perintah siapa? Bukan perintah ketua jabatan kita. Perintah General Order. Kita ikut perintah mengikut perkeliling General Order, peraturan yang ada untuk seorang penjawat awam. Sebab kadang ketua jabatan pun dia tak ikut GO juga. Jadi kita tak boleh taat juga. Kena taat kepada undang-undang. Tapi sekarang dah ditukar kepada saya yang menjalankan amalan. Ikut Allah nak tukar benda pun. Yang penting kita ini jangan sampai kerana pandemik ini lalu muncul kluster-kluster baru dan juga varian-varian baru selain daripada Alpha, Theta, Tango apa semua ni. Muncul yang magabut ni tadi ataupun makan gaji buta ni. Dalam keadaan kita tidak mempertikaikan dan tak boleh mempertikaikan dasar baru kerajaan. Yang mana hari ini hampir 8 juta pekerja yang melibatkan sektor awam dan juga swasta telah diminta untuk bekerja daripada rumah berkuat kuasa 25 Mei sebagai langkah tambahan untuk nak memperketatkan lagi SOP Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Maka 80% daripada kaki tangan kerajaan kini bekerja daripada rumah, melibatkan 750,000 orang pekerja, yang mana kehadiran kepejabat pada tahap 20% dan juga 80% secara BDR. Dan pengoperasian pejabat kerajaan kini banyak yang laksanakan secara hybrid melalui keberadaan di pejabat dan juga arahan bekerja daripada rumah sepanjang tempoh PKP 3.0. Dan untuk sektor swasta, pekerja yang hadir di pejabat dikurangkan sebanyak 40%, iaitu melibatkan 6.1 juta pekerja, kecuali kilang-kilang besar. Itu forum yang lain lah kita bincangkan. Yang penting saudara-saudari sekalian, kita tidak ada bantahan polisi untuk BDR ini. Sebab kita sebagai penjawat awam, alhamdulillah lah, orang lain, kita ni sekadar work from home je. Orang lain sekarang ni, no work, stay at home. Orang lain sekarang ni, kalau orang Kuantan PKP ni tak habis-habis sampai hari Sabtu ni, orang belah jambatan sana, no work, stay at home. Nak keluar tak boleh. Terutama yang meniaga, tak ada pendapatan. Kita orang kerja kerajaan, la ilaha illallah. Hari semalam, kerajaan negeri, Kuning 10 lagi kenaikan pangkat, 52 ke 54. Punyalah sedapnya kerja kerajaan, duduk saja naik pangkat. Bayangkanlah. Kita tak nafikan ini nikmat. Tak payah program, tak payah apa. Saya ingat tu gambar pun dia lupa dah sekarang. Lupa. Lama betul tak naik ke highway. Bayangkanlah. Naik pangkat semacam. Dari satu segi kita suka. Orang kampung tak payah datang ke pejabat. Kita pun relax. Bos pun yang kaki mesuat ni bukan kemas ni, cerita tempat lain. Jenis dapat bos kuat mesuarat. Tak larat kita.
Tapi sejak main boleh pakai masyarakat pakai telefon, dia nikmat besar. Saya ingat ni doa dalam tu kadau agak. Siapa sangka kita boleh mesyuarat pakai online je sekarang. Atas baju Melayu, bawah seluar pendek. Belakang tu doa je. Bayangkan ini nikmat besar. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kita tak napi, kita bersyukur. Tak payah bersurat semuka, tak payah keluar daerah ikut program bos, tak payah melayan orang besar-besar, potong reben, tarik lansir rasmi sana sini, tak, relax saja. Dan bolehlah kita di rumah bantu proses PDPR anak-anak di rumah. Tetapi sebagai penjawat awam yang telah berikrar, sumpah taat setia tak berbelah bagi, dan kita lah benteng negara ini, janganlah sampai tahap kita makan gaji buta. Sebab kita bekerja kerajaan, Allah Ta'ala pilih supaya kita servis kepada orang. Kalau kita dah tak boleh servis, kerja apa? Mungkin orang yang ikut buku dia kata tak boleh share, kita kena kerja daripada rumah. Kerjalah daripada langit sekalipun, asalkan kita boleh deliver kepada rakyat. Itu yang paling mustahak. Kerja tak mesti duduk jabat. Tuan-tuan ramai orang S. Saya orang S. S ni apa maknanya? Sosial. Dalam bahasa lain, sarapan. Pergi makan, pergi apa, melayan orang. Jumpa masyarakat. Kita bukan mesti duduk di pejabat, tapi kita deliver kepada masyarakat. Itu yang mustahak. Sebab itu, kalau kita rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2020, DPA keluarkan dasar bekerja daripada rumah. Secara jujur, berapa ramai kawan-kawan kita, bahkan kita sendiri, yang mematuhi Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2020 ini. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, seorang penjawat awam mestilah sentiasa berada di rumah sebagai tempat kerja dalam tempoh bekerja yang ditetapkan. Itu yang tadi moderator sebut. Macam mana seorang boleh ada di lokasi lain? Stesen di Kuantan. Tapi bila kita semak scan MySejahteranya, antah berantah mana dia pergi. Ini masalah. Kita langgar peraturan. Yang kedua, seorang pejabat awam itu dalam tempoh PDR berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 ini, mestilah sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh hari dan waktu bekerja. Berapa ramai anak buah kita, orang bawahan kita, patutnya work from home ini, dia hanya tidak ada di stesen di pejabat saja, tapi dia mesti boleh dihubungi pada bila-bila masa waktu bekerja. Tapi kita dalam WhatsApp group, diam, tak bercakap. Mungkin dia bagi alasan, minta maaf, handphone anak pakai, PDPR. Sekarang ni orang menipu, ramai betul sekarang ni. PDPR je kerja bagi alasan. Anak pakai handphone, share, minta maaf, PDPR. Tapi kita tengok dia punya status dalam Facebook, bertukar sama. Durian putus saudara, jangan marah. La ilaha illallah. Engkau Facebook, engkau boleh update. Engkau order benda popedem ke, order bergede macam-macam. Tetapi bos, kawan-kawan tanya, ni macam mana ni JKR ni, kontak nak tanya macam mana bombong ni. Seorang habuk tak jawab. Hantar mesej. Satu tik, tak baca. Salah. Yang ini perlu diberikan kepahaman pada kawan-kawan kita. Dia rasa dia ni masuk surga sangat dah. Tapi dia tak tahu, kerana dia tidak amanah mengikut peraturan yang kita tetapkan, maka dia sudah dikira buat kesalahan. Ada orang saya tengok, dia punya profil WhatsApp 10 minit sekali tukar. Ada orang dia rajin. Bayangkan WhatsApp profil dia boleh tukar. Kita buruk begitu, WhatsApp profil tak pernah tukar. Dia tukar semua. 10 minit sekali, kejap gambar di Mekah, sekejap gambar manggih, mesti manggih, kejap gambar rambutan, macam-macam. Tapi jawab mesej pasal kerja. Ini bukan cerita orang Kemas, ni cerita orang tempat lain, jabatan lain. Kemas ni nama, Kemas mestilah Kemas Melaka, tak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2020 dasar kerja daripada rumah, mestilah penjawat awam sentiasa bersedia untuk datang ke pejabat atau mana-mana lokasi yang diarahkan oleh ketua jabatan dalam tempoh yang munasabah. Semua kita, bila diisytiharkan PKPD atau apa juga jenamanya, kita akan dibekalkan dengan surat. Surat ini untuk kita melepasi SJR, Sekatan Jalan Raya yang dibuat di beberapa sempadan untuk kita dibenarkan keluar border.
Kami di Kuantan macam Jabatan Agama, ibu jabatnya di Pekan. Tak boleh tidak kerana cross district. Jadi ada surat. Ramai orang tidak mau cross. Alasan dia, ni tak ada surat, tak ada apa dah. Sedangkan ini amanah kita. Oh takut dia penyakit. Awak dah dua dah dapat. Masalah. 2 cocok lah. Dia nak masuk 3 pula dah. Esok sebulan sekali cocok. Kalau takut sangat. Kita cocok dia sebulan sekali. Penakut sangat. Cocok dah sudah. Pakai. Jangan ambil kesempatan. Tuhan takdirkan kita ni dah mudah sangat dah. Kerja duduk rumah saja. Duduk rumah saja. Tapi janganlah kita mengambil kesempatan. Dan kita tidak menafikan ada di kalangan saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang benar-benar menghadapi dilema dalam budaya baru work from home ini. Ada satu kajian menggunakan soal selidik oleh firma penyelidikan pengguna dalam talian. Dia buat kajian terhadap 1,000 responden tentang cara rakyat Malaysia menyesuaikan diri dengan konsep bekerja dari rumah semasa PKP. Dan ada dapatan kajian yang sangat menarik untuk kita renungkan. Pertama, kajian mendapati 35% memberi respon bahawa sambungan internet yang tidak stabil adalah cabaran yang paling utama untuk bekerja daripada rumah. Itu kita tidak nafikan. Cabaran internet ni tak dapat kita nafikan. Tengoklah kita pada pagi ni. Kita punya partisipan ada 50 orang. Yang boleh keluar muka kamera berapa saja. Sebab ada masalah dengan masalah lain. Intro kita tadi, lagu tak pernah sampai chorus. Apa sebab? Lain. Kuang, kang, kang, kuang, kuang. Berapa orang komen? Apa Melaka tak ada? Bukan masalah. Melaka tak ada line, Kuala Lumpur tak ada. Tak. Server. Ini masalah line internet. Ni kita tak boleh buat apa-apa. Kalau kita dipahami pedalaman, nak ngarapkan anak buah pakai line ni memang sakit jiwa kita. Jangankan faham. Saya ingat Putrajaya pun, kalau belah-belah dengkil cyber kasar green, seberang je dengan Putrajaya. Lain, kang, 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 kong, kang, kong, kang. Itu tara dengkil. Dengkil dengan Putrajaya. Jadi, lain ni memang dalam kajian menunjukkan bahawa 35% memberi alasan masalah lain. Dan didapati juga ada 77% daripada responden mengakui menghadapi kesukaran untuk bekerja daripada rumah atas faktor kurangnya kemahiran dalam bidang komputer ataupun telefon. Tak ramai. Daripada kita ni bersiaran pada pagi ni, berapa ramai gambar kipas. Bayar. Dia tala ke telefon dia tu atas silin, berputar kipas musim. Wah. Tak semua ada ilmu macam tuan-tuan yang komen cantik ambil gambar eye levelnya, alas buku komen tebal, tolak buku jatuh letak gaya tu. Penuh ni. Sebab kita ada kursus, kita belajar. Tapi ada orang tak reti. Dan jangan expect semua orang reti. Takkanlah kita punya grade H kita yang kerja pra tak semua pandai. Puak ni main game terror, benda ni belum tentu dia pandai. Jadi ada kekangan kalau kita nak guna Google Meet, kita nak guna Zoom meeting ni tak semua orang pandai. Jadi itu kita kena akui kekangan-kekangan yang wujud. Dan hanya 9% saja rakyat Malaysia yang menyatakan mereka boleh melakukan kerja daripada rumah lebih produktif. Yang lain mengatakan bahawa mereka kena turun padang, lakukan sesuatu untuk jalankan amanah. Jadi benda ni kita tak dapat nak komen lebih sebab kita terikat dengan peraturan. Ini dasar. Tetapi bagi tuan-tuan, kita yang bekerja jumpa masyarakat, tuan-tuan kami Jabatan Agama, marilah kita berfikir sesuatu untuk memudahkan urusan orang dalam serba kekurangan kita ini. Macam contoh Jabatan Agama tidak boleh selama-lamanya memberi alasan pandemik untuk tak benarkan orang datang kahwin. Orang tak dibenarkan kahwin, tidur baring tak jadi, tidur kepala ke bawah jawabnya. Dia Allah nak kahwin kita tak beri. Orang datang tak boleh encik, kena buat appointment. Orang tu lah daripada pancing daripada mana. Ni contoh. Buat contoh biar jabatan sendiri, jangan jabatan orang. Dia datang tak kampung mana, kalau daripada Jerantut naik bot daripada Mela Kerambik, daripada kampung Gusai apa semua tu, nak sampai ke pejabat agama daerah Jerantut, tegak-tegak kita suruh balik, tak maaf encik, appointment, kita kena pakai appointment. Apa perasaan? Orang tu datang nak buat kahwin. Orang tu datang nak ngahwinkan anak. Kita sibuk dengan peraturan enactment macam-macam. Ikut enactment, pemohon kena datang. Nak datang macam mana? Musim-musim begini. Ini yang saya maksudkan. Bukan kita tak, kita santuni.
Menyantuni. Bukankah dalam Islam menyantuni orang ini pahalanya begitu besar? Kita malu dan kita merasa sedih. Ramai di kalangan kita ni sinecure, blind witch, gaji buta. Sebab pandemik atau tidak, rakyat, masyarakat tetap memerlukan kepada servis. Dan urusan-urusan mustahak. Orang kereta mati road tap, tetap kena buat urusan. Ayah nak jual kereta ke anak, tetap kena buat urusan di JPJ. Orang baru dapat baby, tetap nak kena daftarkan. Kalau lambat, dia akan kena ada buat aturan. Road tap mati, buat IC anak, tukar nama owner kereta, daftar kelahiran, urusan permit kerja warga asing, urusan berkaitan pasport, tukar nama dia pejabat tanah, urusan NCR, nikah cerai wujud, urusan anak masuk universiti, nak mohon beasiswa, macam-macam. Tetapi apa harga yang rakyat perlu bayar? Bila rakyat nak berusaha minta maaf, kami PDR, sila buat appointment. Bukalah appointment. Anda adalah giliran yang kena ratus. Bayangkan kena ratus. Bila boleh buat appointment? Bulan 7 tahun depan. Bayang bulan 7 tahun depan baru boleh buat. Ni cerita bukan tempat kita, tempat orang. Begitu juga bila rakyat datang nak buat appointment. Oh minta maaf, kaunter semua tutup sebab kita ada kluster tempat kerja, sila guna online. Tuan-tuan sekalian, kita kena akui bahawa ada segmen dalam masyarakat yang tidak semua boleh digunakan secara online. Bila ada orang guna online, kita bagi alasan, maaf talian sibuk. Bila nak? Ini yang saya sebut, jom kita berlaku ihsan. SOP memang SOP. Tapi kita dibayar gaji untuk servis kepada rakyat. Kalau perkhidmatan yang kita berikan itu boleh dilakukan oleh pihak swasta, rakyat pun tak ingin datang jumpa kita di pejabat kita. Baik dia pergi swasta saja. Tapi ada benda yang mereka tak boleh. Mesti urusan dengan kita. Maka mari kita berlaku ihsan. Sebab itu bagi kita orang lelaki-lelaki, penghujung khutbah, khatib akan pesan kepada seluruh jemaah dua perkara. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ingatkan pada kamu lagi dan lagi dan lagi buat dua perkara. Pertama, adil lah. Yang kedua, ihsan lah. Allah perintah buat dua perkara. Pertama, adil. Kita yang jaga undang-undang, jaga peraturan mesti adil. Undang-undang jangan macam pisau. Kalau ke atas tumpul, bawah tajam sangat. Jangan begitu. Dan kita mesti ihsan. Ihsan ini ada orang ikut buku. Oh tak boleh je, minta maaf kita sekarang hanya minta dia ikut buku. Tapi ada orang Allah jentik dalam hatinya ihsan. Tak apa pakcik, sebenarnya hari ni appointment dah penuh, tapi tak apa. Saya cuba bantu dulu, pakcik tunggu dulu, kita tengok macam mana. Pakcik tunggu sekejap. Padahal itu mungkin waktu rehat kita, mungkin bukan shift kita, tapi kerana ada ihsan. Sebab itu saya menyeru pada seluruh rakan-rakan sekalian, seperjuangan sekalian. Marilah dalam suasana PKP, PKPD, suasana lockdown, special lockdown ini, ataupun suasana BDR ini, kita adalah sedikit ihsan untuk menyantuni rakyat. Moga-moga Allah mengurniakan kita keberkatan untuk rezeki kita, anak cucu kita, disebabkan kita ada usaha nak menolong orang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Yang Hormat Datuk. Banyak benda yang Datuk sebut tadi memang kalau orang kampung-kampung tu kena stepek ke muka kau ni. Sebabnya antaranya Datuk sebut tadi atas pakai baju Melayu, bawah pakai seluar pendek. Tapi hari ni saya tak pakailah seluar pendek. Cuma saya pakai seluar bukan baju Melayu. Memang kena juga lah dengan Datuk tu. Dan juga Datuk ada menyebut tadi bekerja ikut masa apa semua tu. Dan satu lagi, kita dah habis dah huruf-huruf 10 huruf yang Datuk buat promo dalam siaran kita ini, iaitu PKP 3 huruf pertama, SYMA 4 huruf yang seterusnya, kemudian akhir sekali BDR. Baik, akhirnya mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan oleh Datuk untuk dikongsikan sempena dengan program bicara psikologi cabaran di musim COVID-19 ini yang dianjurkan oleh Akrab Kemas ni Pahang ni, yang ... tu Datuk, yang akhir sekali tu, yang ... tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan dan juga mungkin boleh berikan kata-kata semangat kepada kami di Jabatan Kemajuan Masyarakat ini. Dan untuk makluman Datuk juga, kita bukan sahaja akrab di negeri Pahang tetapi akrab Malaysia. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit saranan dan juga nasihat kepada kami ini. Silakan Datuk. Saudara-saudari sekalian, di luar daripada forum kita sekarang ni, ramai orang tengah susah. Sama ada kita suka, tidak, setuju ataupun tidak, kita bercakap soal data. Ramai orang susah. Berbanding dengan kita, susah makan gaji.
tidak kaya tapi ada lagi orang lebih susah. Mari kita bantu. Sementara Allah Ta'ala beri kepada kita kuasa, sementara tanda tangan kita masih laku, tolonglah orang. Jangan esok dah pencen baru terhegeh-hegeh tanya macam mana umat, apa kita nak bantu. Engkau masa tanda tangan laku, kau tak nak nolong orang. Masa tanda tangan kita masih laku ni, marilah kita bantu orang. Bantu tak mesti kita jadi seperti Abid Liu ke, jadi kapris ke, turun padam, bawa beras apa, dah. Kita ikut kemampuan kita dalam alur penjawat awam kita. Yang buta mengembus lesung, yang pekak bakar meriam, yang bisu simpan rahsia, yang tempang jaga tongkat, yang kurus jaga lauk, yang gemuk imbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabung. All mean in all profession in one commitment. Iaitu kita nak bantu masyarakat. Dengan kita membantu kepada mereka ini, insya-Allah dapatlah kita keberkatan pada rezeki kita. Sebagai manusia, kita perlu tahu asal mula kejadian, tahu pegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya. Tahu hidup ada mati, tahu akhirat tempat berhenti. Tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan. Tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Yang agama berkukuhan, yang iman berteguhan. Yang sujud berkekalan, yang amal berpanjangan. Sama manusia kita berguna, sama makhluk berperangai elok. Maka orang begini di dunia jadi petuah, di akhirat nanti akan mendapat barakah. Sebelum kita menutup mata, buatlah sesuatu untuk bantu orang lain yang memerlukan bantuan kita. Dengan sifat ihsan, semua ini boleh kita laksanakan, insya-Allah. Selamat berjuang kepada seluruh rakan-rakan di Kemas. Moga-moga kita diberkati ilahi. Wallahu'alam. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Sultan Ahmad Shah Negeri Pahang. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah pun sampai ke penghujung dalam bicara psikologi cabaran di musim COVID-19 ini bersama dengan Datuk Haji Badli Shah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin sering ke masjid negeri dekat dengan Wisma Persekutuan tu, kalau nampak kereta Hondana tu warna putih, Hondana tu Honda Perdana yang selalu Datuk sebut. Baik, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk. Terima kasih Datuk. Dan sampai di sini saja. InsyaAllah selepas ini kita nak bersama pula dengan pengacara kita Nur Umirah Roslan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli kurma dari Melaka, mengharum bah di hujung kuala. Nampaknya norma baru benar belaka, hidup berubah semua tergendala. Berpakaian denim pergi ke kota, sambil berjalan memegang tali. Kepada semua maaf dipinta, di lain hari bersua kembali. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator dan juga yang terutama, terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin di atas perkongsian yang disampaikan yang bersesuaian dengan situasi yang melanda di negara kita pada hari ini. Tidak ketinggalan juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Kemas Malaysia, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan Kemas Malaysia, Pengarah Bahagian Ibu Pejabat dan Negeri, dan terima kasih kepada Majlis Akrab Kemasaan, Kemas, pegawai-pegawai yang terlibat dan tenaga kerja dalam menjayakan program secara maya ini. Dan seterusnya kepada penonton-penonton yang setia menyaksikan secara live di media Kemas Pahang dan YouTube media Kemas TV. Yang dikongsikan pada hari ini mendapat manfaat oleh sesiapa sahaja yang mengikuti program pada hari ini. Semoga usaha ini akan mendapat berterusan di lain masa dan ketika, dan kita doakan bersama-sama agar wabak COVID-19 ini terus lenyap di muka bumi ini dan boleh bergerak bebas seperti sedia kala, insyaAllah. Ingat, patuhi SOP, hashtag kekalkan jarak 1 meter, hashtag kita jaga kita. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKP, PKP. Antara SYMA campur BDR sama dengan ... Saudara sekalian, hanya 10 huruf itu sahaja. PKP, SYMA, BDR, namun ianya sangat bermakna pada waktu ini. Apa cerita agaknya tu? Mungkin kerana banyaknya kluster Magabuts, makan gaji buta? InsyaAllah bersama dengan saya, Badli Shah bin Alauddin, secara langsung di Facebook Kemas Negeri Pahang, Anjuran Akrab Kemas Negeri Pahang, jam 10 pagi, 29 Julai 2021 hari Khamis. Jangan lupa masukkan dalam ingatan anda. Temu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.